Hari ini saya kongsikan 10 habit simple sebagai rutin harian yang boleh mengubah kehidupan anda sebagai seorang muslimah. Dalam hidup ni, pernah tak anda rasa macam lost ataupun sampai satu tahap dah rasa macam stagnan, tak ada wave dah turun naik kehidupan? Jangan risau, sebab itu menandakan anda adalah seorang yang sangat normal. Ini situasi yang memang dirasai oleh kebanyakan orang. Yang penting, bila saja anda rasa macam tu, anda tak terus larut dengan perasaan, cepat-cepat bertindak segera. Jadi nak tahu apa 10 habit kecil-kecil cili padi ni? Pastikan anda tonton hingga ke akhir video, sebab saya bukan sekadar nak berkongsi 10 habit tersebut, tetapi juga cara nak apply paling mudah. Jika anda dah subscribe ke channel ini, pastinya anda dah tengok dalam video yang lepas saya telah berkongsi topik berkenaan dengan kenapa anda diuji. Jadi dalam video kali ini kita akan kupas habit sebagai seorang muslimah yang boleh membentuk diri memiliki jiwa yang kuat berdepan ujian ataupun cabaran dalam kehidupan, serta menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan memberi manfaat kepada orang lain. Hai, Assalamualaikum. Saya Muslimah Mansur. Channel ini berkaitan topik personal growth, spiritual dan juga healthy lifestyle. Bagaimana membentuk diri menjadi lebih baik setiap hari. Penting sangat ke habit ni? Sejauh mana dia mengubah kehidupan kita? Mungkin ada yang rasa tak perlu pun nak ada rutin-rutin sebab hidup saya dah perfect. Atau mungkin tanpa sedar sebenarnya anda dah amalkan pun. Siapa kita ditentukan oleh apa yang kita amalkan setiap hari. Di sini, apa yang kita buat setiap hari itulah yang akan membentuk diri kita. Setiap tindakan walaupun kecil, kalau kita berulang-ulang melakukannya setiap hari, ia akan memberi impak kepada diri kita, sama ada secara positif ataupun sebaliknya. Jadi jangan pandang remeh kepada perbuatan-perbuatan ataupun aktiviti-aktiviti yang kecil dan remeh yang kita buat setiap hari. Dalam kesibukan setiap hari, anda mungkin tak perasan apa yang anda amalkan itu telah memberi kesan kepada kehidupan anda. Atau mungkin anda sebenarnya sedar semua tu, tetapi terasa sangat susah nak berubah, tak tahu nak mula daripada mana. Setiap apa yang kita amalkan, hasilnya bukan kita dapat tengok besok ataupun lusa. Kesan dia anda boleh lihat selepas 3-4 bulan mungkin. Waktu tu mungkin baru anda sedar yang sebenarnya anda telah mengalami satu proses, iaitu transformasi. Seperti saya nyatakan tadi, habit yang saya akan kongsikan ini adalah habit yang simple yang boleh anda praktikkan setiap hari. Malah anda boleh mulakannya bermula hari ini. Setiap hari adalah permulaan yang baru. Perkara pertama yang sangat membantu anda untuk mengubah kehidupan kepada lebih baik bermula seawal bangun daripada tidur. Tapi bukan bangun daripada tidur yang harinya sudah siang ataupun matahari sudah meninggi. Maksud awal di sini mungkin boleh bermula seawal 5 pagi ataupun mungkin 4 pagi. Dan sebagai seorang Muslim, kita ringkaskan awal ini sebagai satu waktu sebelum masuk waktu subuh. Morning routine ataupun rutin pagi merupakan aktiviti yang sangat penting dalam menentukan perjalanan kehidupan kita pada hari tersebut. Dan setiap orang ada cara tersendiri dalam menghidupkan pagi mereka. Dan ada banyak aktiviti yang boleh dibuat dalam mengisi rutin pagi. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan, saya kongsikan 3 skop besar yang merangkumi beberapa aktiviti di dalamnya. Dan saya namakannya sebagai 3 chapter. Yang pertama adalah tenaga, yang mana rutin yang kita buat adalah berkaitan pergerakan yang boleh merangsang tubuh, menghasilkan tenaga atau tindak balas biokimia yang akhirnya menyebabkan minda dan tubuh kita berada di paras sedar dan dapat berfungsi secara optimum. Maka selepas kita bangun, takkan ada lagi rasa lemah, lemau sehingga rasa mahu tidur semula. Sebab waktu itu otak kita sudah fresh dan berada pada tahap yang bersedia untuk beraktiviti. Jadi chapter untuk meningkatkan tenaga ini dibuat selepas sahaja bangun dari tidur. Antara yang kita boleh buat adalah gerakan-gerakan tubuh yang mudah dan ringkas. Malah ada banyak juga yang boleh dibuat walaupun hanya berada di atas katil. Boleh juga kita buat stretching. Aktiviti ini tak perlu lama. Dalam 10 minit pertama apabila bangun dari tidur, itu pun sudah memadai. Dia bagus bukan sahaja untuk beri rasa sedar
di awal pagi malah sangat penting untuk kesihatan fizikal juga. Boleh mengelakkan daripada masalah gangguan saraf, otot dan juga struktur tubuh. Untuk long term, sangat-sangat bagus. Kemudian, sebaiknya bersihkan badan. Amalan mandi di waktu pagi sangat bagus untuk kesihatan. Selain untuk kebersihan diri, ia bagus untuk mengelakkan stres dan mengawal tekanan darah. Chapter yang seterusnya adalah refleksi. Jika dalam chapter pertama lebih kepada aktiviti fizikal, dalam chapter kedua ini, ianya lebih kepada pengisian dalaman. Inilah waktu yang paling intim dan eksklusif antara kita dan juga pencipta. Waktu ini sebaiknya diisi dengan solat-solat sunat seperti solat sunat taubat, tahajud dan juga solat sunat hajat. Paling tidak pun buatlah mana-mana satu mengikut kemampuan. Selain itu, ada satu lagi yang boleh anda buat dan saya pasti anda biasa dengar perkataan ini, meditasi. Meditasi seringkali diterjemah atau dikaitkan dengan kepercayaan sesetengah agama. Namun sebagai seorang Muslim, kita ada kaedah meditasi dengan cara yang tersendiri. Seperti saya nyatakan tadi, chapter ini lebih kepada refleksi diri. Makanya konsep meditasi di sini adalah untuk refleksi diri dan juga komunikasi dari hati antara kita dan Sang Pencipta. Komunikasi di sini ada dua cara. Pertama, meluahkan apa sahaja yang kita rasa, kesedihan, kesulitan, pengharapan dan segala macam yang sedang kita lalui. Luahkan semuanya dalam bahasa tersendiri, tulus dari hati. Dan komunikasi yang kedua adalah zikrullah. Beristighfar sebanyaknya dan juga melafazkan ucapan tasbih, tahmid dan juga takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalimah-kalimah ini diucapkan dengan penuh penghayatan sehingga kita terasa betul-betul dekat dengan dia. Untuk buat chapter refleksi ini lebih berkesan, pastikan anda berada dalam ruang yang selesa. Jika dalam bilik, pastikan ia privacy. Mempunyai pengudaraan yang bagus, tidak terlalu sejuk dan juga tidak terlalu panas. Duduk dengan posisi yang selesa, pastikan ada alas duduk yang sesuai. Biasanya sejadahlah sebab kita akan buat refleksi selepas kita melakukan solat-solat sunat tadi. Jika anda dapat pasang bauan aromaterapi, lebih bagus. Selain itu, pencahayaan juga sangat penting. Tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Semasa melakukan refleksi, pastikan anda berada dalam keadaan tenang dan terkawal. Dan lakukan teknik pernafasan yang betul. Sebenarnya refleksi ini sangat bagus untuk mengawal kita punya emosi sekaligus mengurangkan stres dan juga anxiety. Chapter yang ketiga adalah tambah ilmu. Luangkan sedikit masa untuk pembelajaran yang mana ketika ini otak kita sangat segar dan lebih pantas memproses data dan mengingat. Saya cadangkan 3 perkara yang boleh dibuat, iaitu pertama, membaca. Sama ada membaca buku berbentuk motivasi dan inspirasi atau mengaji Al-Quran. Boleh juga diluangkan masa ini untuk menulis. Jadi untuk 3 chapter ini biasanya hanya akan ambil masa sekitar 1 jam sekiranya kita peruntukkan selama 20 minit bagi setiap chapter. Okey, untuk habit kedua ini memang menjadi amalan saya sejak daripada awal saya bekerja selepas graduate dulu. Dan rutin ini menjadi amalan walaupun saya menjadi seorang suri rumah sekalipun, sehinggalah saya berniaga sendiri. Memang takkan pernah tinggalkan rutin menulis things to do atau ada juga yang sebut sebagai to-do list. Yang biasa bekerja dengan saya, memang mereka sangat tahu saya sangat-sangat tekankan untuk jadikan rutin harian menulis things to do. Sejak dari awal saya buat rutin ini, memang sangat terasa perbezaan dalam menyiapkan rutin seharian. Yang mana setiap kerja kita akan terasa lebih teratur, lebih fokus dan lebih produktif. Untuk rutin ini, saya yakin ramai sebenarnya yang dah buat. Cuma kebanyakan orang, dia plan dan buat perancangan hanya dalam minda, dalam kepala sahaja. Jadi mulai hari ini, biasakan buat dengan lebih teratur dan terurus. Yang ini boleh dibuat sama ada sebelum tidur ataupun seawal pagi. Senaraikan segala perkara yang anda mahu selesaikan pada hari esok. Kemudian anda boleh go through semula senarai tersebut dan tandakan mengikut prioriti. Jadi besok anda akan mula menyelesaikan tugasan mengikut tahap urgensi setiap satunya. Pastikan ada ruang remark di setiap tugasan. Sama ada tugasan tersebut telah selesai ataupun tertangguh dan dibawa ke hari yang seterusnya. Untuk menyeimbangkan kerjaya dan juga kehidupan peribadi anda, pastikan anda fokus hanya kepada 3 perkara besar untuk diselesaikan setiap hari. Dan bakinya yang lain-lain adalah tugas-tugas yang mudah dan mengambil masa yang singkat.
Ini penting bagi mengelakkan anda terus larut dalam dunia kerja sehingga mengabaikan tanggungjawab-tanggungjawab yang lain, antaranya terhadap keluarga, pasangan dan juga anak-anak, malah mungkin juga terhadap diri sendiri. Di hujung hari, anda akan muhasabah semula komitmen yang telah anda berikan pada hari tersebut. Adakah produktif atau sebaliknya? Dan setiap kali buat TTD, percayalah akan ada banyak tugasan yang kita dapat selesaikan dalam masa satu hari. Kerana sedari awal kita aware tentang perkara-perkara yang perlu kita selesaikan. Dan ini membuatkan kita lebih fokus dalam menyiapkan tugasan. Tips ketiga yang akan saya kongsikan adalah rutin 10 minit. Jika anda sejenis yang mudah terganggu dengan keadaan yang tidak terurus, anda sama macam saya. Tapi percayalah, fitrah seorang manusia sukakan kekemasan dan kecantikan serta kebersihan. Jadi rutin 10 minit ini adalah berkaitan dengan mengemas ataupun membersihkan ruang. Jika tidak, masakan kita rasa happy bila berjalan ataupun pergi ke tempat-tempat yang cantik. Let's say kita pergi bercuti di hotel ataupun di mana-mana tempat peranginan. Kita akan rasa happy, seronok sebab memang real jiwa kita, fitrah kita sukakan sesuatu yang kemas, cantik dan bersih. Rutin ini membantu kita merasakan proses mengemas itu lebih ringan dan mudah. Sebab kebiasaannya kita merasakan perlu meluangkan masa yang panjang untuk mengemas. Dan memang betul ia akan ambil masa yang lama sekiranya kita mahu mengemas keseluruhan ruang dalam rumah. Peraturan 10 minit ini membantu kita memecahkan proses mengemas kepada blok-blok yang kecil. Dan ini mengurangkan rasa terbeban kerana hanya 10 minit sahaja yang kita luangkan. Malah sebenarnya jika diikutkan, ada banyak sangat perkara yang boleh kita selesaikan dalam 10 minit tersebut. Di sini beberapa contoh ruang yang penting dan perlu diambil kira kerana ia merupakan ruang famous untuk kegunaan seharian. Yang pertama, ruang tidur. Bila saja bangun dari tidur, kemaskan katil dan ruang dalam bilik tidur. Ada pepatah kata, orang yang berjaya adalah orang yang berdisiplin. Dan disiplin bermula dengan mengemas katil setelah bangun dari tidur. Habit ini akan beri kesan kepada mood kita sepanjang hari. Yang kedua, ruang kerja. Kemas meja kerja supaya kita tidak demotivated dan boleh berfikir dengan tenang dalam ruang yang kemas. Buang sampah dan pasang wangian aromaterapi. Yang ketiga, ruang rehat. Juga penting untuk recharge energi dan cari inspirasi. Dulu saya memang sangat susah nak minum air. Kadang-kadang dah sampai tekak kering baru teringat nak minum air. Jadi sediakan satu botol khas dan botol ini letakkan di tempat anda bekerja. Ada banyak pilihan botol di pasaran sekarang ini. Ada yang besar mengikut kapasiti air yang perlu kita minum setiap hari ataupun botol yang kecil-kecil yang comel. Anda boleh pilih mana saja ikut keselesaan. Yang penting minumnya cukup. Ada banyak laman web yang boleh dirujuk untuk menyemak jumlah air yang berpadanan dengan keperluan tubuh anda. Ini salah satunya. Saya sertakan link dalam description di bawah. Antara yang bagus juga untuk diamalkan waktu pagi adalah minum air nabis dan infused water. Sebelum tidur, siapkan dahulu rendam kurma dalam sebotol air dan rendam lemon dalam sebotol air. 2 botol ini lebih kurang 4 gelas air. Jika mahu lebih baik, boleh tambahkan chia seed, timun, halia dalam air lemon ini. Selain bekalkan cecair untuk badan, kurma dan bahan-bahan lain ini banyak khasiatnya untuk kesihatan. Anda boleh juga buat mengikut kapasiti botol yang anda ada. Tahun 1999 saya diuji terlibat dalam sebuah kemalangan yang hampir meragut nyawa dan mengalami kecederaan yang sangat serius. Sebenarnya tahap emosi yang baik sangat membantu kepada proses pemulihan agar berjalan dengan lebih cepat. Dan antara cara family saya membantu saya untuk mengekalkan tahap emosi yang baik adalah dengan memilih dan memakaikan saya dengan pakaian yang cantik serta kemas, tidak seperti orang sakit. Dan itulah yang saya apply dalam kehidupan saya hari ini. Biarpun hanya berada di rumah, pastikan anda pakai pakaian yang cantik. Dan kena faham, barang cantik tidak semestinya yang mahal-mahal. Penampilan diri sangat-sangat mempengaruhi emosi seseorang. Selain pakaian, pastikan juga rambut didandan rapi. Tubuh badan kita adalah anugerah daripada Allah dan ini nikmat yang sangat besar. Menjadi tanggungjawab kita untuk menjaganya dengan baik. Paling simple, jika tak berapa rajin nak apply bermacam jenis skincare, pastikan setidak-tidaknya setiap hari amalkan pemakaian
pemakaian sunscreen. Dekat pasaran ada banyak jenis sunscreen yang bagus dan sesuai dipakai setiap hari. Ini antara sunscreen yang saya sangat suka pakai. Seterusnya adalah 5 minutes rules. Peraturan 5 minit ini bertujuan untuk mengelakkan kita dari sikap suka bertangguh. Sekiranya ada sesuatu perkara yang perlu anda buat sedangkan anda sedang melakukan beberapa tugasan lain, cuba semak adakah perkara itu boleh diselesaikan di bawah 5 minit. Sekiranya ya, selesaikan ketika itu juga. Dengan habit ini, selain tidak banyak urusan yang tertangguh, ia juga membuatkan anda menjadi seorang yang lebih proaktif dan cergas sepanjang masa. Dalam kehidupan setiap hari, khusus buat sahabat-sahabat suri rumah mahupun yang bekerja dari rumah, walaupun rumah adalah ibarat dunia kita, jangan sesekali pandang remeh kepada kuasa connection. Encourage orang lain. Habit seterusnya adalah membaca. Setiap hari usahakan untuk membaca beberapa muka surat buku. Jika tak biasa, mulakan dengan menetapkan 2 muka surat sahaja dahulu. Letakkan buku di tempat yang selalu kita duduk. Seterusnya adalah journal kesyukuran. Tuliskan 3 perkara yang berlaku dalam hidup anda pada hari itu yang membuatkan anda rasa sangat-sangat happy. Dengan cara ini, ia akan membentuk satu perspektif terhadap kehidupan kita dan meningkatkan rasa syukur instead of mengingat segala perkara yang tak best. Kajian menunjukkan cara ini dapat membantu untuk mendapat tidur yang lebih berkualiti, mengurangkan kadar stres dan membaik pulih emosi. Malah lebih hebat lagi, Allah telah berjanji siapa yang bersyukur, dia akan tambah nikmat terhadap hamba-Nya itu. Jadi sekarang kita dah ada senarai 10 rutin harian yang bakal kita buat. Jadi apa pula tindakan untuk anda realisasikan ke semua aktiviti tadi? So pertama sekali, susun semula masa. Jadual seharian supaya boleh selitkan aktiviti-aktiviti yang baru ini. Setkan reminder supaya anda sentiasa alert. Azam untuk komit supaya anda dapat hasil yang luar biasa dalam tempoh 3 bulan akan datang. Dan akhir sekali, mulakan sekarang, jangan bertangguh, buat sungguh-sungguh. Jika anda menonton sehingga ke saat ini, komen semangat so that kita sama-sama look forward untuk improve diri kita. Jadi dalam video kali ini saya telah kongsikan 10 habit yang simple yang boleh anda amalkan setiap hari untuk mengubah kehidupan. Dan jangan lupa dalam video akan datang saya akan kongsikan pula tentang ayat motivasi dari Al-Quran. Bagaimana sebenarnya Allah telah memberi panduan dan memujuk kita dengan ayat-ayat semangat dalam Al-Quran. Jika anda suka video yang saya hasilkan, jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan lebih banyak lagi video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa tekan button notification supaya anda tak terlepas semua video ini. Untuk lebih inspirasi, pastikan juga anda menonton video-video ini. Terima kasih buat sahabat yang menonton sehingga saat ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Jumpa lagi dalam video akan datang.